Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmunya, dan juga di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita dapat menjalankan ibadat puasa kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Hari ini insya-Allah kita sudah memasuki 19 Ramadan. Besok kita akan memasuki 20 Ramadan. Bermakna esok malam kita akan melalui malam-malam ganjil ataupun malam-malam 10 akhir daripada bulan Ramadan, di mana pada malam-malam tersebut terkandung di dalamnya, salah satu daripada malam-malam tersebut terkandung di dalamnya malam Lailatul Qadar. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk kita dapat beramal pada bulan ataupun pada malam Lailatul Qadar khususnya, dan amnya pada sekalian bulan-bulan hari-hari di dalam bulan Ramadan ini, dan juga pada tahun-tahun dan juga masa-masa yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini khususnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada perjumpaan yang lalu kita sedang melalui berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa kita, ataupun dalam erti kata lain, perkara-perkara yang boleh menjamin puasa kita menjadi puasa yang sempurna. Dan telah kita melalui yang keempat, iaitu menahan diri, menjauhkan diri daripada berbuka dengan makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat. Iaitu syubhat apabila makanan itu kita ragui. Bila kita katakan bahawa makanan itu diragui, kerana apabila bertembung yang halal dan juga yang haram, kita tidak pasti yang mana satukah ia halal atau haram, maka jadilah makanan itu makanan yang syubhat. Tetapi kalau sudah jelas halalnya, jelas orang yang menyediakan itu orang yang kita percayai, maka tidak perlulah untuk kita meragui datang mana makanan yang dihidangkan tersebut, insya-Allah. Baik, jadi kita menyambung lagi, masih lagi berkenaan dengan orang-orang yang berpuasa ataupun menjaga puasanya yang sempurna. Kita sambung yang kelima. Yang kelima adalah tidak memakan makanan yang halal secara berlebihan pada saat berbuka hingga perutnya penuh dengan makanan-makanan tersebut. Yang kelima apa? Di antara cara kita untuk memastikan puasa kita itu menjadi puasa yang sempurna adalah tidak kita memenuhkan makanan yang halal di dalam perut kita ketika kita berbuka.
Ia khususnya ketika berbuka ini kerana kita sedang membicarakan berkenaan dengan bulan puasa. Tetapi berkenaan dengan makanan halal, janganlah kita memenuhkan perut kita sepenuh-penuhnya dengan makanan yang halal itu. Dia bukan khusus untuk bulan Ramadan, bahkan sepanjang hidup kita. Syawal nanti hari raya, kita sedia maklum, sudah menjadi adat istiadat kita. Ziarah menziarahi antara satu sama lain. Itu perkara yang dituntut dalam agama. Kemudian apabila kita ziarah menziarahi, biasanya tuan rumah tu akan sediakan makanan macam-macam. Jadi bila kita pergi ke rumah orang dan juga apabila kita makan di rumah sendiri, ini ada satu guideline. Rumah orang kita dituntut untuk makan banyak. Tapi selagi mana ia tidak menimbulkan mudarat. Sekadarnya lah. Makan, tapi jangan kita sampai berlebihan menimbulkan mudarat. Kenapa di rumah orang kita dituntut untuk makan banyak? Kerana untuk menolong tuan rumah itu. Untuk memberikan pertolongan kepada tuan rumah itu, lagi banyak suapan yang dimakan oleh tetamunya, lagi besar ganjaran si tuan rumah tu dapat. Jadi kita tolong dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong antara kebaikan dan juga dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Kita tolong dia. Jadi bila kita tolong dia buat amal, nanti besok lusa kita nak buat amal, Allah akan jadikan orang-orang akan tolong kita nak buat amal kita. Insya-Allah, yakin itu. Jadi kalau kita buka di rumah orang, kalau kita berjalan, berziarah, menziarahi waktu lebaran nanti di rumah orang, maka kita disunatkan, dituntut untuk makan banyak. Tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Baik. Makan di rumah sendiri, maka kita dituntut untuk tidak makan banyak. Jadi balik pada apa yang dikatakan tadi, janganlah kita berbuka dengan makanan yang halal yang berlebihan. Dia kata sini makanan yang halal. Kalau yang haram atau yang syubhat itu lagi patut dijauhkan sejauh-jauhnya. Dijauhkan. Jangan penuhkan perut kita dengan makanan yang halal. Kerana apa? Ada dalam sebuah hadis, dalam maksud hadis di mana Nabi SAW bersabda dalam maksud hadis, tidak ada tempat, tidak ada wadah, tidak ada bekas tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perut yang penuh dengan makanan yang halal. Tak ada tempat, tak ada bekas mangkuk, wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perut yang penuh dengan makanan yang halal. Makanan yang halal. Kenapa? Bila kita sudah penuh dengan makanan yang halal, yang haram tu memang lagi jauh lah. Kalau perut kita sudah penuh dengan makanan yang halal, semua perkara-perkara yang kita nak buat, yang terutama bab ibadat, kita akan tergendala. Umpama kalau perut kita sudah senak, contohlah kita buka puasa, semua nak biryani, nak mi goreng, nak mi kuah, nak lontong, nak semua nak masuk ni. Saya tak makan. Saya punya main course tu biryani, yang lain semua rasa-rasa je. Tapi penuh tak perut? Penuh. Dah makanan satu, nak air pula. Bandung, nak katiran, nak teh susu, nak kopi kosong, nak. Semua nak. Bukan tak boleh. Boleh. Air tu memang air yang halal. Dipersilakan. Tapi kalau kita dah makan ini semua benda, agak-agak nanti kalau nak buat tarawih tergendala tak? Confirm tergendala. Tak boleh untuk kita nak melakukan ibadat kita itu dengan sempurna. Yang pertama, kerana makanan itu sudah membuatkan kita rasa berat. Nak sembahyang, rukuk, nak bangun, ya Allah, susah betul. Bila dah sujud tu, mi goreng tadi hampir-hampir nak keluar balik kat hidung. Air bandung tu dah keluar kat lubang telinga. Pasal penuh betul, ya Allah. Teruk betul. Ni saya cakap ni bukan haram. Tapi kalau kita nak jadikan puasa kita puasa yang sempurna, perkara-perkara ni semua kena avoid. Jadi bila kita dah penuh, ibadat kita susah nak buat. Yang kedua, kita akan tangguhkan ibadat kita. Bila makanan sudah penuh, badan akan jadi malas tak? Jadi malas. Kita cuba tengok orang yang tarawih dengan makanan yang sedikit, dengan orang yang tarawih dengan makanan yang banyak. Mana yang senang, smooth dia punya tarawih tu?
Dia punya orang yang makan sedikit ataupun sederhana. Bukan tak boleh makan nasi, bukan tak boleh makan mi goreng ke apa, nak makan biryani ke, terserah. Boleh, tak jadi masalah. Cuma ala kadar. Lepas tu belakang tu nanti nak second round pun boleh makan juga. But still maintain the ala kadar. Subhanallah. Kenapa kata sini? Kerana apa? Kalau dia itu makan, bila puasa itu, kalau bahasa kasar dia lantak, bila buka puasa tu dia lantak semua, bermakna tujuan puasanya itu dia tak tercapai lagi. Tujuan puasa kita untuk apa? Melawan hawa nafsu kita. Tapi bila kita buka puasa, kita lantakkan hawa nafsu kita, sia-sia tak? Kita tak dapat tu, dia punya point tu, dia punya tujuan tu tak dapat. Subhanallah. Jadi tujuannya itu untuk kita melawan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita nak jadikan puasa kita manfaat, sehingga mana kita dapat menundukkan musuh kita, iaitu syaitan, dan juga mengalahkan nafsu dan syahwat kita. Tapi bila kita berbuka, kita mengikutkan hawa nafsu kita, jadi macam mana puasa yang kita lakukan itu dia dapat benefit kita? Bermakna kita seolah-olah cuma tukarkan makanan tu daripada pagi pergi malam saja. There's no different. No different. Bermakna kita cuma lapar, kita cuma tukarkan makanan pagi, siang hari, pergi ke malam dah. Perasaan rasa lapar tu tak ada, rasa nak melawan hawa nafsu itu tak ada. Jadi bila kita nak pastikan, kenapa kita perlukan untuk menjaga puasa kita? Kerana Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi ini sekarang kita nak memastikan bagaimana puasa kita itu boleh menjadi perisai, boleh menjadi benteng kita daripada api neraka. Benteng kita daripada melakukan dosa adalah kita menjaga perkara-perkara yang telah dibahaskan sepanjang ini. Sekarang ni kita dia ada 6 perkara. Sekarang ni kita pada nombor yang kelima. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita consume semua makanan yang kita tinggalkan waktu berpuasa itu, bermakna puasa kita itu tak datangkan manfaat ataupun tujuan utamanya. Kalau kita tak dapat melawan hawa nafsu kita ketika kita sedang berpuasa, bermakna tujuan la'allakum tattaqun itu kita masih belum tercapai lagi. Puasa kita masih lagi kita kategorikan sebagai puasa orang-orang awam. Subhanallah. Jadi kita ambil ni pada tengah hari yang mulia ini, kita jadikan tahun ini Ramadan 1442 Hijriah ini adalah Ramadan yang benar-benar kita nak berubah. Berubah itu bukan sahaja menunggu pada bulan Ramadan, ataupun bila kita kata berhijrah, berpindah, bertukar daripada yang baik kepada yang lebih baik, kurang baik kepada yang baik. Begitu. Subhanallah. Baik. Kemudian apa yang dikatakan sini lagi? Jadi apabila kita memahami bahawa tujuan berpuasa itu adalah untuk kita mengosongkan perut kita dan menundukkan hawa nafsu kita demi untuk membantu kita untuk lebih mencapai kepada martabat taqwa. Subhanallah. Jadi bila perut kita itu sudah dikosongkan daripada pagi sahur sampailah malam, subhanallah. Kemudian apabila kita berbuka, kita ikutkan nafsu kita pula, bermakna kita tak sampai tujuan dekat situ. Tujuan tu tak sampai kat situ. Subhanallah. Jadi bila kita berlapar, orang yang berlapar itu, ia banyak sangat dia punya manfaat. Islam mengajarkan berkenaan dengan puasa. Kalau kita tengok dari segi, kalau orang-orang barat, mereka mengatakan intermittent fasting. Kemudian mereka terangkanlah bila kita mula berpuasa 8 jam, maka kita sudah bertukar, badan kita akan ambil dia punya fuel kepada yang lain. Begitulah seterusnya, perut kita akan berhadam, akan menjadi stable dan seterusnya lah, macam-macam. Bahkan benda ni sudah dijelaskan oleh Islam. Bulan Ramadan tahun kedua Hijrah itu, bulan Syaban tahun kedua Hijrah itu perintah berpuasa. Bermakna kalau kita nak tukar sekarang ni 1442 Hijriah,
Jadi 1440. 1440 tahun yang lalu Nabi SAW sudah memberitahu berkenaan dengan puasa. Sekarang barulah, sejak kebelakangan ini barulah kita dengar manfaat berpuasa tu. Subhanallah, Islam mengajarkan, jadi dia bukan sahaja manfaat kepada kesihatan badan, tapi dia juga manfaat kepada akhirat kita. Jadi kita mesti jaga puasa kita supaya puasa kita itu boleh dijadikan sebagai junnah. Dijadikan sebagai junnah di mana kita boleh jadikan puasa kita itu benteng daripada kita melakukan maksiat. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita berpuasa, kita nak melemahkan hawa nafsu kita, agar mana mudah untuk kita ibadat. Perkara itu tidak akan tercapai kecuali kita mengurangkan makanan kita, khususnya ketika kita berbuka. Subhanallah. Besok nanti pun sama juga. Bila lepas Ramadan nanti kita akan melalui hari-hari biasa. Ada di antara kita yang puasa Senin Khamis, ada yang di antara kita puasa 3 hari tiap-tiap bulan, 13, 14, 15 dan seterusnya. Jadi hari-hari biasa itu, waktu malam itu makanlah sedikit dahulu. Biar yang biasa makan waktu malam, kan, dalam hadis Nabi SAW, tak silap saya dalam hadis Sahih At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda apa? Janganlah kamu meninggalkan makan malam walaupun dengan secebis roti. Walaupun dengan sekeping roti, kata Nabi, masuk hadis. Walaupun dengan sekeping roti, makanlah waktu malam, kata Nabi. Kerana apa? Orang yang tidak makan malam, maka dia itu akan cepat tua, dalam masuk hadis. Bermakna muka akan nampak cepat tua lah. Ni petua, nama dia petua awet muda. Nak awet muda, jaga qiyamul lail, makanan, makan waktu malam. Ustaz, saya tak boleh ya Ustaz. Saya makan malam nanti saya jadi gemuk lah. Kalau kita makan malam tu, makan 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1, memang gemuk lah. Biryani nak, roti nak, butter pula, nak gula pula tu. Ya ilaha illallah, dah butter gula nak lagi 1 pair pula dengan coklat Nutella pula. Ya ilaha, macam mana tak gemuk? Maaf katalah. Jadi kalau Nabi kata makanan, Nabi kata walaupun dengan sekeping roti, kata Nabi, makan. Jadi kalau kita nak hilangkan ini, nak takut muka kita banyak wrinkles ni, ni dinamakan apa namanya, matahari terbit. Kan senyum je nampak matahari macam tengah terbit kat mata ni. Ada ini wrinkle ni. Jadi kalau kita nak avoid ni semua, nampak muka muda je selalu, 60 tahun pun macam muka umur 16 tahun, 70 tahun pun macam muka 17 tahun, nak amalkan makan waktu malam yang sedikit. Jadi kalau kita makan waktu malam, jangan kita tidur terus. Tunggu setidaknya 2 jam sebelum kita tidur. Jadi 2 jam tu nak buat apa? Semayang witir. Buat 11 rakaat. Kita semayang tu dah kira exercise tu. Kemudian lepas makan tu, kalau kita nak semayang witir dulu, kita boleh take a walk. Dalam rumah tu jalan 100 tapak ke, 50 tapak ke, 200 tapak ke, ikut kemampuan kita. Agak dah reda sikit untuk kita makan malam tu. Kalau kita makan ringan tu memang tak perlu banyak-banyak tapak lah. Kalau sekadar sekeping roti tu tak perlukan banyak. Dah setelah itu, buat semayang sunat. 11 rakaat semayang witir, buat semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat tu hari-hari kena buat pada jemaah sekalian. Bukan nak kena tunggu dah buat dosa baru nak taubat, tak. Hari-hari kita nak kena hari-hari kalau boleh mampu buatlah semayang sunat taubat. Subhanallah. Jadi kita tahu bahawa kita ni selalu dalam keadaan bersalah. Kalau kita kata, Ustaz, hari ini saya yakin Ustaz, saya tak buat dosa. Saya duduk kat bilik saya je. Daripada bang subuh tadi saya duduk kat rumah je. Tak buka TV, saya tak jumpa orang. Saya baca Quran, baca zikir, saya belajar agama, saya baca buku. Semua benda-benda yang manfaat, Ustaz. Saya tak ada buat benda lain. Adakah saya perlu tak untuk semayang sunat taubat hari tu? Tetap kena buat. Kerana apa? Adakah kita yakin dosa-dosa kita yang telah lalu Allah dah ampunkan? Tak tahu. Tak tahu kan? Itu benda rahsia Allah.
Jadi apa kita kena buat? Terus taubat. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus membaca zikir. Zikir-zikir yang boleh menguatkan jiwa kita. Zikir-zikir yang kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ikut amalan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala, sahibul ratib, mengamalkan membaca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 kali setelah sembahyang witir. Setelah sembahyang witir, kita nak buat 3 ke 7 ke 11 ke, terserah. Lepas kita sembahyang witir, baca kebiasaan yang kita baca, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh 3 kali. Sambung dengan ayat zikir ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus baca 40 kali. Ini namanya usaha. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ini kuntu minaz zalimin, aku ini termasuk golongan orang-orang yang menzalimi dirinya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Subhanallah. Jadi balik kepada tentang berkenaan dengan makanan. Jadi bila setelah kita bulan Ramadan ini, makanlah sedikit. Jadi begitu juga dengan berbuka puasa. Kita agak-agaklah makanan yang kita ambil ketika kita berbuka itu, kita kena limitkan diri kita. Agak-agak kita makan berapa suap yang kita rasa ni dah okey lah, tak perlu nak lebihan. Kita tak perlu nak berlebihan. Agak-agak kalau makan ni lagi berapa jam baru lapar. Mungkin agaknya ustaz, kalau saya makan, contohlah saya cuma makan roti 2 keping dengan butter, kemudian minum dengan air Milo 1 cawan, saya rasa saya boleh tahan sampai pukul 11. Cukup tak? Cukup lah. Ada yang makan tu je. Tujuannya apa? Lawan hawa nafsu kita. Bukan bermakna ini halal, kita pun bedal sebedal-bedalnya. Kan? Bukan gitu. Subhanallah. Baik. Sebab itu, kalau kita banyak makan malam, berbuka kita banyak, kemudian waktu setelah tarawih lagi, kita makan banyak, kemudian sahur lagi, kita makan lagi banyak, la ilaha illallah. Nanti kita punya puasa itu, kita akan banyak habiskan masa kita dengan tidur. Kurang bertenaga kita. Kita akan habiskan masa puasa kita itu sepanjang siang itu dengan tidur. Dia bukan salah masalahnya dengan tidur. Tapi kalau kita menghabiskan puasa kita dengan tidur, adakah kita akan merasa perasaan ataupun rasa lapar tu dalam diri kita? Tak. Kalau kita tak rasa lapar dalam diri kita, maka kita tak dapat sampai tu tujuan untuk merasai apa yang dirasai oleh orang-orang yang golongan kekurangan. Walaupun memang orang yang berpuasa itu ada diberikan dia punya ganjaran dalam hadis yang panjang ke khutbah Nabi sebelum bulan Ramadan pada bulan Sya'ban. Walaupun hadisnya hadis yang dhaif, tapi ia itu juga dijadikan sandaran oleh sebagian ulama untuk memberitahu bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, hingga orang yang tidur itu juga diberikan pahala. Jadi kalau kita makan penuh dengan makanan, kita akan banyak tidur. Hati borong yang banyak makan itu, dia akan mematikan, akan menggelapkan hati kita. Hati kita akan menjadi keras. Bila hati kita sudah menjadi keras, maka semua nasihat kita tak akan boleh terima lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walau macam mana pun orang itu terangkan kepada kita bahawa kita buat itu salah, terang kita buat itu salah, kita tidak akan menerima, bahkan kita akan melawan lagi dengan orang yang tegur kita. Kita akan cakap balik, kau ni apa tahu? Aku ni lagi tua daripada kau. Aku lagi makan garam dulu. Pasal apa? Hati kita sudah jadi keras. Bila hati sudah jadi keras, hidayat dia tak boleh masuk dalam. Ilmu tak akan berbekas di dalam. Panduan, taufik daripada Allah, dia tak akan boleh masuk dalam. Pasal hati kita tu sudah keras. Keras ni pasal apa? Gara kita terlalu banyak, selalu penuhkan perut kita dengan makanan. Badan kita akan menjadi malas, hati kita sudah akan menjadi keras, hati kita sudah menjadi gelap. Bila hati sudah jadi gelap, hati sudah jadi keras, kita tidak boleh lagi membezakan antara yang hak dengan yang batil. Tak boleh bezakan. Kita tak boleh bezakan antara orang itu sedang membuka aurat ataupun tidak membuka aurat.
Kita tak boleh bezakan. Kita tak boleh bezakan antara orang tu sedang berpegang tangan yang bukan mahram ataupun dia sedang berpegang tangan dengan yang mahram. Tak boleh bezakan. Umpama orang yang sedang melihat sandiwara ke drama ke di TV. Dia nampak isteri bermaaf-maafan dengan suaminya pada pagi hari raya. Ini contoh. Maaf kata mohon maaf banyak-banyak. Isteri dalam lakonan itu, isteri bersalaman dengan suami, cium tangan suami, berlakon dia. Tapi in reality, itu suami isteri ke tidak? Bukan. Jadi kalau bukan suami isteri, walaupun sekadar berlakon suami isteri, dia pegang tu halal ke haram? Haram. Tapi kita tengok tu, kita rasa apa? Sedih. Pasal sedih isteri dia banyak buat salah kat suami dia. Dari pagi raya tu dia betul-betul minta maaf, minta ampun dengan suami dia. Yang kita nampak sedihnya, yang kita tak nampak maksiat yang dia sedang buat tu. Tu tanda hati kita tu ada problem ketika itu. Nak kena cepat berubat. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Kerana Allah SWT mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah, yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jauh daripada penyakit-penyakit dalaman, penyakit ujub, riak, sum'ah, sombong, takabur, ni semua dia jauh. Hati itu tidak ada sifat-sifat tersebut, hasad, dengki. Jadi kalau kita tak nak hati kita menjadi keras, maka kontrol makanan kita. Kontrol. Bukan salah nak makan makanan yang sedap. Tak jadi masalah. Tak salah kalau isteri kita nak masak special, nak masak ikan siakap 3 rasa ke, nak masak ketam ke, nak masak udang bakar ke. Baguslah, alhamdulillah, isteri nak berkhidmat. Isteri nak cari pahala. Baguslah. Tapi jangan berlebihan. Makan tapi jangan berlebihan. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, pimpinannya, agar mana kita dapat menjalani ibadat puasa kita dengan yang sebaik mungkin, yang terbaik mungkin, berbeza daripada tahun-tahun Ramadan yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.